sekalian, ini yang kita cuba tunjukkan, yaitu kestabilan politik. Bila ada kestabilan, baru pelabur asing mula nak datang. Barulah bertambah pelabur-pelabur asing itu tiap bulan. Jadi kestabilan ni cukup penting. Kita tak boleh, kita nak wujudkan kerajaan, kita syok dengan ideologi kita, semangat kita, tapi tak membangun pun tak apa. Kita tidak mahu, hadirin sekalian, macam rakan-rakan kita di Kelantan, mereka kata, kami tak apa, air keroh tak apa, tak ada pembangunan pun tak apa, asalkan Islam terjamin. Kita tak tahu apa yang terjamin, apa yang rosaknya Islam di bawah kerajaan perpaduan ini. Semalam, Presiden PAS tembak mengatakan bahawa mereka meninggalkan dulu ni Pakatan Rakyat kerana DAP tolak hudud. Saya tak jawab malam ni, saya akan jawab malam besok di Simpang Jeram. Saya akan jawab malam besok bagaimana seorang Presiden PAS membuat pembohongan kepada rakyat jelata. Aku bukan orang kecil, aku bekas timbalan Presiden PAS. Jangan tipu rakyat di atas pihak kamu itu. No! No more! Saya akan jawab satu persatu. Bohong malam besok di Simpang Jeram di sana. Malam ni, sebab saya nak simpan dulu nak jawab malam esok. Cukuplah membuat pembohongan tentang Islam terancam itu. Dan hari ini, alhamdulillah, pihak keselamatan, pihak polis dah mula menangkap orang-orang yang terlibat dengan wang judi yang diberikan kepada parti lawan kita untuk membiayai mereka dalam pilihan raya lalu dan pilihan raya sebelum ini. Ini, hadirin sekalian, kita akan jawab karena mereka menggunakan agama semata-mata untuk kepentingan mereka. Macam juga di Selangor. Dalam masa kempen pilihan raya, sekolah-sekolah agama diarahkan ditutup di Selangor. Main isu itu. Orang Melayu percaya. Padahal arahan Sultan Selangor waktu itu supaya semua sekolah agama yang tak ikut peraturan mesti ditutup. Karena berlaku kebakaran sekolah tahfiz, sekolah agama, mati berapa orang? 23 orang pelajar-pelajar meninggal dunia kerana tak ada pintu bomba, tak ada pintu keluar, tak ada saliran dan sebagainya. Sekolah agama seperti itu hendaklah ditutup dan membuat pembaharuan kalau nak buka semula. Tapi pilihan raya lepas dia kempen, kata Selangor di bawah Pakatan Harapan, berusaha untuk menutup sekolah agama. Ya, mereka dapat sokongan buat sementara. Saya yakin pembohongan mereka itu tak boleh bertahan hingga 4 tahun akan datang. Rakyat akan melihat perubahan ini dan saya yakin rakyat tidak bodoh, dapat maklumat yang betul. Mereka akan kembali bersama menyokong kerajaan perpaduan ini, insya-Allah. Hanya sekadar inilah ucapan saya malam ini. Saya harap semua kita jaga perpaduan kestabilan antara kaum, pemahaman antara kita, supaya kita dapat negara yang stabil. InsyaAllah pembangunan akan meningkat dan kita hadapi suasana yang lebih tenang untuk kita mewujudkan Malaysia yang lebih harmoni, stabil dan perkembangan ekonominya yang lebih mantap, insyaAllah. Sekian dulu, terima kasih kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan pada hari ini telah melaksanakan pelbagai subsidi, pelbagai insentif yang sangat baik untuk rakyat. Banyak sebenarnya, antara anda tahu dan tak tahu saja. Sebagai contohlah, skim perubatan madani. Kita pun, saya tahu, pejabat Perling dan juga pejabat Adun Sekudan kita rajin untuk buka kaunter bergerak, untuk membantu ramai rakyat di bawah, untuk memastikan mereka menyemak sama ada mereka menerima skim perubatan madani ini atau tidak. Yang mana kalau tak perlulah, kalau sakit, demam, pening, nak beratur pergi hospital. Skim perubatan ini membantu mereka yang berkelayakan, mereka tidak berkemampuan di dalam kalangan B40 untuk mendapatkan RM250 untuk satu keluarga. Jadi banyak lagi skim-skim lain, sebagai contoh MyCRS. MyCRS ni sebenarnya ramai yang tak tahu sebenarnya apa MyCRS ni. Ia adalah subsidi bagi kerusi keselamatan anak-anak ataupun kasri. Jadi ramai yang tak tahu skim-skim ini. Jadi sebenarnya boleh rujuk pada pusat-pusat komuniti, pusat-pusat DUN ataupun pusat-pusat ahli parlimen. Jadi ini penting. Begitu juga dengan menu rahmah, bakul rahmah dan skim-skim, banyak sebenarnya skim-skim yang telah dilaksanakan. Tak sampai 1 tahun lagi menjadi kerajaan, telah banyak perkara yang telah dilaksanakan. Bayangkan kalau lebih daripada ini peluang yang diberikan kepada kita, kepada kerajaan Datuk Seri Anwar, saya percaya banyak lagi yang boleh dilaksanakan, banyak lagi yang boleh diberikan. Kalau kita lihat hari ini, mungkin saya nampak ada rakan-rakan saya yang sebenarnya bukan pengundi di kawasan ini. Tapi mereka pada malam pertama untuk melancarkan bilik gerakan ni, mereka daripada Kulai, daripada kawasan-kawasan lain turun untuk membantu, memberikan sokongan. Jadi sokongan datang ke ceramah sahaja tidak cukup. Anda kena menjadi mulut bergerak, memaklumkan kepada di Twitter, di media-media sosial, maklumkan kepada jiran-jiran, maklumkan kepada rakan-rakan bahawa 9 September nanti
sila keluar mengundi. Kenapa? Mungkin ada saudara mara, rakan-rakan yang sibuk bekerja, terutamanya bekerja di Singapura. Mereka rasa tak apalah, biar jelah orang lain yang pergi mengundi. Mereka tak perlu pergi mengundi. Dan perkara ini sangat bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Sangat bahaya kerana satu undi itu sangat berharga dan begitu penting untuk kita memastikan kemenangan kita bukan saja pada Parlimen P161 Pulai tetapi juga pada kawasan Dun Simpang Jeram. Pada pandangan saya hari ini di KPPA, begitu juga dengan di bahagian sumber manusia setiap kementerian, kita kena letak orang yang betul-betul bersama dengan kerajaan. Dan hari ini dah tiba masanya kita kena tapis semua sekali. Kita kena make sure kaki tangan kerajaan mesti serve government of the day dan jangan ada sebarang unsur deep state. Kita tak nak setiap apa yang kita perkatakan dalam mesyuarat sampai dekat musuh. Semua dokumen-dokumen sulit sampai dekat musuh. Dan mereka membantu musuh pula untuk menjatuhkan kerajaan. Benda ni sangat penting kerana kalau benda ni tak kita tangani dengan baik, maka akhirnya lingkuplah kerajaan kita ni. Kita ada 4 tahun, kita kena make sure betul-betul kita jaga. Lagi satu tu, saya nak bagi pendapat lah. Ya. Saya tengok tu, Presiden QPAC ni pun boleh tahan juga tu. Itu kita pernah dapat maklumat tetapi kita dah sampaikan kepada pihak-pihak yang sepatutnya. Kita harap dapat dibuat siasatan. Dakwaan tu ada, memang kita tak nafikan, tetapi benda ni kita nak kena siasat, kita kena make sure. Dan QPAC ni bukan kali pertama mereka ni bak kata orang tu dipimpin oleh orang-orang yang tidak pro pada kerajaan. Sebelum ni pun pernah juga orang yang tidak pro pada kerajaan. Ini pilihan penjawat-penjawat awam. Kita tak boleh nak sekat demokrasi. Memang penjawat awam juga ada hak mereka untuk pilih siapa jadi presiden mereka. Tetapi kita kena hati-hatilah macam mana pergerakan mereka. Kita kena pantau. Kalau mereka menghasut kaki tangan awam dan sebagainya, kalau ada langgar disiplin sebagai penjawat awam, ada langgar akta rahsia rasmi, kita perlu ambil tindakan tata tertib. Bekas Gubernur Bank Negara BNM Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz tahu akan sejumlah $100 juta Amerika masuk ke akaun Datuk Seri Najib Tun Razak. Perkara itu diberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini oleh bekas pengarah bukan eksekutif M-Bank, Cheh Teck Kwong. Teck Kwong memberitahu mahkamah Zeti tahu mengenai sumbangan $100 juta Amerika daripada Arab Saudi pada 2011 kepada Najib. Katanya lagi perkara itu berlaku dalam pertemuan empat mata dengan Zeti, malah Zeti mengambil maklum mengenai perkara itu dan memintanya supaya ia perlu dilakukan mengikut peraturan bank dan bank negara Malaysia sedia ada. Saksi pendakwaan ke-39 itu berkata, tujuan pertemuan dengan Zeti adalah untuk memaklumkan terdapat pembukaan akaun Najib di M-Bank dan penerimaan wang terbabit daripada Arab Saudi. Tambah Teck Kwong, selepas pertemuan dengan Zeti, dia menyerahkan kesemua urusan pengoperasian kepada pengurus perhubungan M-Bank, Jonah Yu dan bahagian operasi yang diketuai oleh Ross Forden. Teck Kwong berkata Ross Forden dan pasukannya bercadang untuk mengawal sila akaun dengan menyediakan kod nama khas dan mencadangkan diberi satu kod nama kerana akaun itu sensitif dan bagi mengelakkan terjadi kebocoran maklumat seperti public bank dalam kes NFC. Menurut saksi, beliau bersetuju dengan kod nama iaitu AM Private Banking MR bagi mengelakkan maklumat peribadi disalahgunakan. Bagaimanapun tidak tahu sama ada Najib dimaklumkan mengenai kod nama itu. Katanya oleh kerana ia membabitkan dasar dalaman dan pengoperasian bank, maka ia memang di bawah tanggungjawab operasi untuk memilih kod nama itu. Dengan itu, Teck Kwong mengesahkan selaku pengarah urusan pada masa itu mengambil langkah yang betul dalam memaklumkan kepada BNM dan menafikan bahawa M-Bank mempunyai niat untuk menyorokkan sebarang maklumat daripada bank negara. Selagi ku bernyawa, ku perjuangkan segalanya keranamu, keranamu. Selagi ku bernyawa, ku pertahankan segalanya keranamu, keranamu. Keranamu. Wahai masa Johor kedaulatan diraja perlu disanjung. Ingatlah
kuasamu. Hari ini kita lihat satu perpaduan, satu jalinan berbilang kaum hidup aku dengan aman. Bahagia sejahtera jo aku selamanya. Harapan Johor Darul Tazim hingga sampai bila-bila. Aku lakukan ini keranamu, sayang diriku.